Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Jumaat yang barakah. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada uh, penonton serta rakan-rakan warganet Pusat Internet Federasah yang hadir untuk mendengar sembang santai kita pada hari ini dengan topik pantang larang dalam bisnes online. Okey, hari ini kita akan bersiaran bersama dengan pengurus Tuan Langskah iaitu Sis Nordiana binti Khairuddin untuk membincangkan tentang isu topik kita lah pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita menjemput Sis Diana untuk dalam chat room kita lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa khabar Diana kat sana? Alhamdulillah sihat. Kak sihat Kak? Ya, Alhamdulillah sihat, bertambah sihat. Kenapa rasa macam akan rasa macam apa ni interview artis ni? Macam interview Nur Anida Idris. Sama tapi tak serupa. Okey. Apa cerita tentang keadaan COVID-19 dekat Kuala Langskah, bahagian sana? Kalau di Kampar memang kami ada satu kes yang masih lagi, kami zon kuning lah ke muka Kampar ni. Tapi insyaAllah akan hijau balik. Alhamdulillah. Kita mohon cepatlah hijaunya dan cepatlah hilang COVID-19 ni kan. Dah macam tak ada aktiviti yang kita boleh lakukan, terhadkan aktiviti kita lakukan. Okey, sepanjang sekarang ni apa aktiviti dekat Tuan Langskah? Sebab apa yang Kak tahu, Tuan Langskah ni dia memang sangat aktif lah. Kalau tengok dia punya Facebook dia sangat banyak kelas juga kan masa COVID ni. Jadi apa aktiviti sekarang? Okey, kami on the way untuk buat pertandingan baru-baru lah. Setiap minggu kami akan adakan pertandingan, tapi tak release lagi pertandingan apa. Nantikan. Dia punya ada apa, kejutan juga ke apa ni? Ada kejutan jugalah. Kami tengah jadi satu-satu nanti. Okey, kita nak kenal dengan Diana ni. Siapa Diana ni? Lepas tu dia cover, Diana cover kat bahagian mana? Okey, boleh ceritakan sikit pasal Diana? Okey, Diana di Pusat Internet Komuniti Kampung Tuan Langskah di Malin Nawar. Kami berada di dalam daerah Kampar. Jadinya kamilah satu-satunya pusat internet di daerah Kampar. Okay. Ya. Jadinya amat alhamdulillah di sini pengguna pun menggalakkan, pelbagai kaum ada datang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang orang kata pengguna Cina ada kan. Tapi kami di sini Melayu lah majoriti dia. Okey. Berapa sekarang ni ahli di sana? Ahli pusat internet di sana? Kami 1030 lebih. Ramai lah, maksudnya ramai. Okey, kita nak teruskan kepada topik kita lah. Topik kita hari ini pantang larang dalam bisnes online. Okey, sebelum kita nak ke topik kita ni, kita nak korek sikit daripada Diana lah. Okey, Diana ni seperti yang Kak tahu berniaga kan, berniaga online juga kan? Okey, berapa lama dah Diana berniaga online? Adakah sebelum bertugas di pusat internet ataupun selepas bertugas tu baru start bisnes online? Okey, kalau ikutkan selepas belajar diploma dulu dah start. Sebabnya masa tu setahun menganggur sebelum masuk ke degree. Ke dalam masa setahun ni, setahun tu tak buat apa-apa. Tahun 2010 saya tak buat apa-apa. Kemudian saya fikir macam mak tak beri saya untuk keluar kerja. Tak boleh. Jadinya kemudahan ada kat rumah di internet. Dan masa tu saya ada boleh buat blog. Time 2010 memang blog memang tengah hype, tengah orang kata. Betul. Jadinya masa tu saya try cari ada rasa nak berniaga sebab nak cari duit sendiri untuk masuk U nanti. Jadinya masa tu lah saya set up page Facebook apa semualah.
Tapi dulu nama dia lain, sekarang nama dia dah lain dah. Okey. Antara apa platform yang Diana mula-mula tadi kata blog kan? Platform yang selepas blog tu apa yang Diana gunakan, kata kalau guna yang ini dia punya pembeli dia lebih ramai waktu tu. Okey, saya lepas blog saya buat Facebook. Facebook memang masa tu tengah hot gila untuk siapa yang menjual barang. Tapi dia start dengan profile dulu, kemudian baru page. Okey. Apa beza page dengan profile tu? Apa dia punya kelebihan page? Okey, kalau untuk profile dia lebih macam engaging dia lebih kuat berbandingan page. Tapi page ni satu hal dia, kalau sekiranya orang nak mencari item kita, brand kita, lebih senang guna page. Okey, itulah kelebihan. Lagipun kata macam page ni macam kita punya kedai sendiri. Profile ni kadang-kadang bercampur orang dengan kawan-kawan kita, orang tengok personal kan. Jadi macam tak best jugalah sebenarnya kan. Okey, kalau profile lebih daripada engagement lah. Orang nak interact. Okey, kalau tengok yang Diana bagi info dekat akak ni kan. Okey, Diana punya pengikut yang tinggi tau. Instagram dia ada 23,000 lebih. Okey, kalau tengok Shopee 58k, 5,000 lebih juga. Facebook page 34,000k. Okey, akak tertarik dengan Instagram ni. Macam mana boleh dapat sampai 23,000 orang dalam shop Diana ni? Dalam Instagram Diana ni? Instagram ni lebih pada kita post setiap hari. Yang penting kita post, kemudian letakkan hashtag. Okey. Barang tu kita letakkan hashtag, contohnya kita letak baju kurung. So letak hashtag baju kurung raya, letakkan hashtag kaitan. Macam tu. Kemudian kita akan start komen lah. Kalau bagi Diana suka start komen dengan orang lain punya profile yang Instagram lain. Tapi tak boleh banyak. Kalau banyak kita akan kena ban. Oh, dia ada dah syarat-syarat tu. Itu maksudnya pantang larang dia tu. Itu kena dah dalam dari kita punya topik lah, pantang larang tak boleh nak komen banyak. Kalau trend 2020 ni dia rasa apa yang platform yang paling in sekali sekarang ni? Kalau trend sekarang orang lebih suka guna platform Lazada dengan Shopee. Itu semestinya untuk beli barang. Tapi untuk media sosial nampak lebih pada Instagram. Sebab Instagram dah ada feature story, IG story. Betul. Yang tu memang orang kata senang, tak payah nak scroll gambar sampai bawah. Guna je IG story tu untuk klik kanan dia akan laju lah. Berapa saat saja. Oh, yalah betul juga tu. Tapi macam Shopee ni 58k ni maksudnya banyak orang ni. Maksudnya kat situ pun orang boleh tengok barang kita selalu kan Shopee ni. Jadi apa senangnya Shopee berbanding Instagram ni apa? Shopee ni sebab dia satu apps lain yang memang khas untuk jual beli. Jadi dia lebih pada kalau apa yang kita nak dia akan terus boleh dapat. Apa contohlah contoh-contoh lain. Memang apa senang nak tengok harga dia, senang nak tengok brand yang kita nak. Macam tu. Dan dia akan sebenarnya macam Shopee ni dia lagi teratur rasanya sebab kita boleh tengok part ni daripada kita masukkan barang, lepas tu kita masukkan dia punya ni, lepas tu ke post kan. Dia ada senang lah dia punya ni. Betul tu. Jadi okey. Sebabnya tiba-tiba laptop ni dia dah bateri low sekejap. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Kalau siapa ada nak tanya dengan Sis Diana ni, boleh letak komen dekat bawah supaya kita boleh baca dan kita boleh ajukan pada Sis Diana kita lah. Okey, settle. Okey.
Dah settle lah? Dah settle. Okey. Kemudian kita nak tanya apa beza perniagaan atas online dengan secara berdepan ni? Apa macam mana yang lebih mudah sebenarnya? Atas online ke ataupun ni secara berdepan lah, maksudnya orang boleh tengok barang kita, tapi online ni orang tak boleh tengok barang kita kan. Jadi dia macam orang takut lah nak beli. Macam mana? Dia ada pro dengan cons juga. Sebab ada setengah orang dia lebih suka ber-engage dengan orang. Dia lebih suka cakap. Nak cakap kuasa kelebihan, dia lebih suka guna suara dia. Kalau online, interact dia pada macam nak nampak muka tu kurang. Jadinya kena cuba melalui ayat-ayat yang lebih convincing orang, yakinkan orang. Jadinya dia bergantung pada orang jugalah. Sebab ada setengah yang memang dia kata okey nak beli kat kedai fizikal. Dia tak nak beli kat online. Ya, okey, betul. Jadinya bila kedai kat fizikal ni orang dapat pegang barang. Orang dapat rasa. Yang tu dia ada setengah orang yang macam tu. Kalau yang online ni kita yang kena beritahu detail. Okey, baju kain dia macam mana? Meregang ke tak? Kita kena beritahu detail. Orang yang pembeli akan membayangkan lah barang tu okey. Sesuai tak dengan harga dia. Macam tu. Kalau macam mana kita nak ambil macam trust kepercayaan orang pada kita punya kedai ni? Macam mana? Daripada mana kita nak orang nak okey, kedai ni sebenarnya boleh percaya, barang-barang dia semua bagus. Macam mana kita nak tarik minat orang ataupun kepercayaan orang pada kedai kita ni? Okey, untuk kepercayaan dia lebih pada kita kena macam mana, ayat copywriting kita kena bagus lah. Okay. Dia nak kata bombastik sangat tak perlu, tapi yang penting kita memberitahu apa yang dia nak. Contohlah ya, sekarang tengah hot tudung Fariha, betul tak? Okey, betul. Ni pakai ni. Ya betul, tu lah nak cakap tadi. Apa yang dia yakinkan orang? Dia jual online, apa dia nak? Video dia, gambar dia kan, dia punya promotion dia kan. Promotion dia, okey. Orang dia pakai tak perlu gosok tudung. Yang kedua, corak dia. Jadi dia tayangkan apa yang pembeli tu nak. Nak tengok corak, nak tengok jenis kain, tak payah gosok. Itu yang kita kena convince orang macam tu. Macam kita perlu tak kalau kita nak tunjukkan bila orang macam orang beli kita tunjukkan screenshot tu dekat situ. Okey, ini ada orang beli kat kita. Benda ni boleh menyebabkan orang percaya tak kan kita kalau kita tunjukkan benda tu? Maksudnya testimoni testimoni, betul. Okey, testimoni penting sebab nak create orang suka dengan barang kita. Contoh ada yang kata okey pembelian dia berapa banyak, orang kata kalau pembelian dia banyak, orang lain pun kata dia punya kedai ni mesti laku. Mesti terbaik lah daripada yang lain. Mahal sikit pun tak apa. Kadang-kadang ada orang kata mahal sikit tak apa, tapi barang dia janji elok. Okey, kat sini kita ada soalan ni. Dah ada soalan macam. Okey, dia tanya Sis Yana, kalau baru nak start business, platform apa yang sesuai untuk beginner? IG, Facebook page atau Twitter? Atau yang lain-lain lah. Rasa apa? Kalau saya set up dua dulu. Saya set up page dulu dengan IG. Twitter ni dia lebih pada orang nak bergosip. Dia bukannya orang untuk berniaga sangat. Tapi, tapi kat situ. Cuma kita boleh luaskan kita punya brand tu juga dekat Twitter. Sebabnya Twitter dia limit perkataan, dia limit gambar pun 4 saja. Dia tak boleh banyak. Jadi kena buat trade. Orang kata Twitter kena buat trade. Macam tu. Jadi maksudnya kalau paling elok ni IG dengan page dulu permulaan ni. Jadi kita nak teruskan, perlu tak perniagaan atas talian ni mempunyai SSM dengan akaun semasa? Okey, soalan ni memang banyak kali orang tanya saya. Memang perlu, sangat perlu. Sebabnya SSM sendiri dah buat. Siapa yang berniaga atas online ni, yang mempunyai transaksi, wajib ada SSM. Dari tahun dia ada beritahu. Jadi okey.
Kita nak terus kepada topik kita, pantang larang dalam bisnes online lah. Okey. Dalam perniagaan online ni apa benda yang basic sekali yang kita tak boleh nak buat? Kalau kita buat benda ni memang automatik perniagaan kita akan ni lah. Yang bagi saya yang pertama, sikap diri lah. Sikap kita kena jujur, bagi tahu kalau kain tu tak sesuai ke dengan orang yang bersaiz besar, bagi tahu. Kan kita ada jenis kain-kain contoh lycra. Lycra kan membentuk badan contoh tak boleh bagi tahu okey kain ni boleh memberi. Jangan itu yang pertama. Kedua, kita kena ada sifat pemaaf. Maksud saya kalau kita tak salah pun kita cakap maaf. Saya macam ni. Okey. Dia pentingnya kena rasa rendah diri sikit lah. Kita tahu kita peniaga ada ego juga. Saya faham. Semua peniaga ada ego. Tapi kita tak boleh bagi tahu yang kita ni terlalu up sangat. Jangan. Nanti orang akan cakap, peniaga ni dahsyat bahasa dia, kasar dia. Kena jaga juga bahasa. Yang lagi macam jaga macam mana jaga juga engagement tu lah dari cara ayat tu. Jangan panjang sangat ayat. Dia ada cara juga. Jangan panjang sangat ayat. Kalau orang tanya A, jawab A. Jangan jawab Z. Okey, faham. Okey, macam mana kita nak handle situasi yang macam tiba-tiba ada pembeli, dia kata barang kita tak bagus, apa yang kita hantar ni tak bagus, apa tu rosak ke apa ke. Padahal benda tu kita sebelum kita sell bagus, elok semua. Macam mana kita handle situasi macam ni? Pantang larang dia, kita nak cakap dengan orang tu cara mana-mana ataupun kita ada cara yang lembut untuk convince dia lah. Okey, kalau bagi Diana, lebih suka orang tu kalau dia tak suka dia boleh refund duit dan dia simpan barang tu. Okey, kalau cara yang kedua, sama ada dia pulangkan balik barang, kita ganti yang baru. Kalau tu rosak, kalau tak rosak patutnya tak boleh pulangkan barang tau. Kita bagi je duit balik. Dipakailah barang tu. Halalkan jugalah, tak apa. Satu customer hilang, kita ada customer lain yang menanti. Maksudnya kita tak boleh nak kita pun macam panas sebab kita dah check elok, tiba-tiba barang dia kata tak elok, lepas tu boleh tak macam kita nak mempertahankan diri kita sendiri, boleh tak macam tu? Boleh, tak ada masalah. Sebab tu yang kata tak perlu pulangkan balik macam mana duit tu, barang tu tak apalah. Dia hilang satu. Tapi kalau barang tu memang betul-betul berkualiti, dia dapat rosak, kita tanya courier dia macam mana? Dia guna mana courier dia. So kena minta panggil apa? Refund pada courier lah. Kita kena buat report. Yep. Okey. Sebab kadang-kadang kita dah berperan. Itu maksudnya risiko jugalah pada kita. Sebenarnya pada kita pun risiko jugalah sebenarnya bahagian tu, penghantaran tu kan. Ya. Boleh tak kalau dalam media sosial ni macam kita beli balik, macam kes tadi tu, kita beli balik kita punya pelanggan kita tadi. Benda elok kata ni macam kita kadang-kadang ada peniaga ni dia suka macam condemn balik dia punya pembeli dekat media sosial dia kan. Dah macam dia hin-hin je, tapi sebenarnya bagus ke tak benda tu sebenarnya pada perniagaan dia? Okey, kalau nak kata benda yang orang tu dia kata nak viral kan. Okey, benda yang viral. Okey, kita boleh counter balik benda tu dengan post yang sama juga. Kalau dia screenshot perkataan-perkataan tertentu, so kita screenshot balik apa yang kita cakap dengan dia. Boleh, jangan risau. Kita pun ada hak kita juga untuk bersuara. Yelah, kadang-kadang benda tu akan bagi impact dekat kita punya bisnes kan. Betul. Dan kita macam contohlah sebab berniaga kat Shopee pun dah 4 tahun saya berniaga kat Shopee. So kat Shopee ni pun ada yang selalu bagi satu rating. Ada orang bagi satu rating. So kita nak counter balik benda tu. Shopee punya admin boleh tolong kita tau. Okey. Maksudnya daripada situlah, daripada kita bagi balik bukti-bukti sebenarnya kita dah hantar barang tu bagus, tapi sebenarnya bila sampai kat dia tak bagus lah. Sebabkan courier. Dia memang dia ada hak untuk request refund. Tapi kalau untuk kita boleh dispute balik barang tu. Maksudnya kita minta balik barang tu balik pada kita.
Jadinya dia nak ke tak nak hantar balik barang tu kat kita. Kalau dia tak hantar, maksudnya barang tu sebenarnya elok. Tak ada masalah pun. Dia Jadi okey, kita ada pertanyaan lagi ni. boleh. Ada. Okey, dia tanya lagi, kalau iklan produk, okey, perlu letak harga atau tak? Okey, macam ni lah, selalunya orang letak gambar memang kita menarik tengok gambar baju ni semua menarik, tapi last sekali ayat dah kalau nak tahu PM. Ayat tu yang selalu digunakan. Jadi perlu tak letak harga atau tak? Atau ada cara tak sebenarnya peniaga ni nak letakkan harga untuk ni macam nak orang tu tahu macam mana cara dia? Kalau bagi saya suka letak harga je. Terus, kalau orang tu baca, dia tak nak, tak ada masalah. Sebab orang nak yang biasa iklan macam ni dia untuk create engagement. Orang akan cakap PM saya dekat komen bawah. Kan? Itu untuk create engagement supaya dia punya iklan naik. Tapi bagi saya yang macam kalau orang tahu harga, dah tahu benda macam tak berkenan dengan harga tu, dia akan tolak tepi juga. Betul lah. Jadi lebih baik awal-awal letak je harga. Orang nak beli ke tak nak beli pun itu tak tahu, rezeki kita. Kalau orang rasa benda tu tak boleh, belilah kan. Tapi seeloknya letak harga lah, lebih senang kan. Orang tahu direct. Lagi satu, SSM pun dia ada bagi tahu SSM ke bahagian yang ni yang untuk jual barang, yang tahu akta dia ada bagi tahu. Kena bagi tahu, wajib bagi tahu harga dekat setiap iklan kita buat. Okey. Macam kita boleh tak dalam media sosial ni kita condemn perniagaan orang lain? Bagus tak? Macam kita sebenarnya barang kita sama tapi dia macam kita condemn dia lebih sikit daripada ni. Padahal ni dia biasa je sebenarnya. Bagus tak benda tu? Kalau barang yang sama saya rasa tak perlu kot. Sebab setiap peniaga dia ada target audience dia sendiri. Contoh kalau peniaga tu daripada negeri Kelantan, barang dia sama batik dengan Terengganu contohlah Kira harga dia ada harga macam terkurang lagi RM20 contoh Lepas tu dia jadi kat situ dia tak boleh counter tau. Sebab negeri masing-masing dia tahu target audience dia siapa, target pembeli dia siapa. Kalau berbincang secara private tak ada masalah, tapi kalau dia buat open untuk post di public, itu sangat tak profesional. Janganlah. Macam persaingan harga macam mana? Bagus tak? Macam kadang-kadang ada yang jual produk dia daripada syarikat sama, tapi kan dia ada ni kan, tiba-tiba dia kurangkan RM1 ke RM2 untuk maksudnya untuk menarik minat orang untuk beli kat dia lah. Tapi produk sama. Bagus tak persaingan harga macam tu? Ataupun kena ikut sebenarnya apa yang ditetapkan oleh syarikat tu supaya dia ada persaingan yang sihat lah. Siapa nak beli kat orang ni layanan dia bagus. Yang ini garang sikit, orang lebih suka kat sini. Macam mana dengan persaingan? Macam mana? Dia lebih baik kalau harga dia ditetapkan oleh orang atas tu sama. Tapi dia tu terpulang pada dia. Dia nak untung lebih, dia buat harga mahal sikit. Kalau dia nak untung dia kurang, nak cari orang lebih ramai, itu terpulang pada dia. Tak kisah promosi tu nak diskaun berapa persen pun tak ada masalah. Tapi dia kena tahu kualiti barang dia. Kalau kualiti barang dia premium, dia jual harga murah, rugi dia. Dia sangat rugi. Kena ada quality control juga kat situ. Quality harga pun price control pun kena ada juga. Okey, kat sini apa nasihat bagi mereka yang baru nak memulakan perniagaan atas talian? Apa nasihat yang benda yang diorang perlu buat dan tak perlu buat? Okey, yang pertama cari pembekal yang kena dengan jiwa lah. Maksudnya kita kena tahu pembekal tu bagus tak interaksi dengan kita sebagai ejen. Adakah dia tu boleh tak tahu macam mana kalau barang tu nak perlu refund. Kita tahu syarat-syarat dia lah. Yang tu yang pertama. Yang kedua, dah dapat pembekal, dah dapat harga yang elok apa semua, kita buat setup bank online. Bank online setup dulu. Jangan buat page dulu apa semua tahu. Yang tu kemudian tak apa. Setupkan dulu. Okey, kemudian baru buat media sosial yang boleh untuk jual. Setupkan page, setupkan IG, Instagram dan
set upkan Lazada atau Shopee lah. Ya. Okay. Sekarang ni memang dua platform ni sangat hot. Orang akan tunggu esok ni, 12-12 ni. Yalah betul, esok 12-12 kan? 12 memang orang tengah nak beli barang. Okay, kita nak tengok lah sikit kata Diana ada ni kan, kita nak tengok Diana punya kedai online macam mana dia punya ni, boleh? Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, kita nak tengok sekejap. Okay, bolehlah. Apa nama dia? Ini adalah Moi Closet, saya punya di Shopee. Kami ada barang dalam tu, saya ada barang dalam tu 1.1k dan alhamdulillah rating pun adalah makin naik lah. Kita tengok. Maksudnya barang saja dah letak 1.1k. Berapa lama dah start kedai Shopee ni? Banyak tu 1.1k dah. Dah 4 tahun dekat Shopee. 4 tahun, patutlah banyak barangnya. Masa mula-mula 4 tahun tu macam mana nak tarik orang tengok kedai kita ni? Masa tu boleh kata masa tu kedai kurang lagi dekat Shopee kan. Jadi kita bersaing dengan sesama Malaysia dulu. Kita tak ada pembekal daripada China lagi, belum lagi masa tu. 2 tahun selepas tu baru ada pembekal daripada China masuk. Jadi kat situlah yang kita struggle sikit lah. Maksudnya kat sini kita tak, kalau kita tengok orang tak follow kita baru start 2 minggu kita nak orang follow kita banyak, maksudnya jangan cepat putus asa lah, sebab Diana pun nak kedai Shopee pun ambil masa 4 tahun untuk dapatkan 5,000 orang kan. Jadi jangan cepat menyerah kalah lah kalau nak buat bisnes online ni kan. Ya. InsyaAllah ada pembeli, jangan risau. Kadang-kadang ada orang set up 1 bulan dah tak ada semangat sebab tak ada orang beli. Dia memang lambat sikit, sebab tu pentingnya setiap gambar, setiap produk tu kita letak hashtag. So orang senang cari dekat dalam description produk dalam Shopee. Kalau kita ada sesi lain nak ajar kan. Yang tu memang kena ada. Okay. Sekejap ya. Scroll sikit ke bawah. Okay. Yang penting kat sini kita buat panggil apa tu, promotion. Okay. Promotion dekat Shopee ni memang seronok kalau buat promotion ni. Boleh bagi harga murah. Memang orang akan cari kita kalau kita harga murah. Mungkin nanti kita boleh ada satu slot lagi sebab kita betul dia naik mengajar Shopee kan. Betul, saya mengajar Shopee. Boleh ajak lagi ke kalau kita nak buat lagi satu slot sembang santai lagi, boleh ke? Tak ada masalah, memang boleh. Okay, boleh, insyaAllah nanti kalau kita susun balik jadual kita untuk ajak Diana lagi sekali kan. Betul. Okay, saya sekejap ya. Okay, saja nak beritahu lah ya dekat kat luar sana, sekiranya anda ni dah lama jual kat Shopee, Shopee akan tawarkan kedai ni macam dekat bawah ni yang 10% cashback dengan 12 punya sale. Dia memang dia akan upkan kita punya kedai. Itu je, sikit je. Bukan kita up sendiri ni, memang dia orang bagi sendiri, dia orang bagi. Dia orang tawarkan, kita isi borang dia, kemudian dia akan terus upkan kita punya kedai. Yang macam persen-persen ni dia orang yang letak ke atau Diana yang letak? Yang ni. Okay, persen untuk diskaun ni saya yang letak sendiri. Okay. Ini mungkin slot lain kot, macam menarik juga. Mungkin akan slot lain untuk Shopee saja kot, boleh? Boleh. Okay, kita nak tengok, okay ada kedai lain ke? Dia ada 3 kedai, 3 Instagram ke? Instagram ada 23k ni. 23k, okay sekejap ya. Sekejap. Boleh saya buka yang lagi satu? Boleh. Okay, sekiranya ada apa-apa pertanyaan boleh lagi nak tanya dengan sis kita sebelum kita berakhir sebentar lagi. Okay, macam Sondo sebenarnya sembang berkaitan bisnes ni, tapi masa mencemburui kita. Mungkin kita akan ada slot lagi dengan sis Diana ni untuk Shopee, suruh dia ajar sikit kita Shopee. Okay, dah muncul sekejap Okay, kita tengok dia ada 23k follower. Okay. Dia ada orang tanya nak tengok IG. Okay, ni IG sis Diana kita ni. Okay, saya ceritakan sedikit lah. IG ni sebenarnya IG yang kedua. IG yang pertama telah down oleh Instagram.
Sebab saya pun tak tahu masa tu kenapa dia. Masa tu ada berapa followers? Oh, yang tu yang paling sedih tu 45k. Wah, banyak 45. 45. Jadinya nak naikkan balik yang ni dalam 3 tahun baru dapat 23k ni. Yang ini lebih dulu daripada Shopee ataupun sebelum Shopee kalau Instagram? Instagram dulu. Shopee dulu. Instagram dulu sebabnya Instagram yang lama tu dah lagi lama daripada yang Shopee. Bila ingat balik memang sedih lah. Bolehlah tengok saya jual apa. Jadinya itu yang penting dekat bahagian atas yang apa panggil tu? Story kita boleh buat letakkan dekat atas tu, so kita boleh bagi tahu harga ni berapa. Harga je dulu. Jangan letak apa yang pelik-pelik, harga saja, so orang bila tengok harga murah orang akan klik. Okey. Orang kita dia tengok harga cukup dah. Tak payah tengok dulu. Okey. Betul. Okay. Jadi perlu yang ni saya Dena. Okey, perlu tak dalam kita punya kedai Instagram boleh kita letak macam banyak produk macam yang tak berkaitan. Misalnya sekarang ni macam Diana baju dengan alat makeup kan? Boleh tak kalau tiba-tiba kita letak stiker lah, lepas tu kita letak barang perkasan rumah lah. Boleh tak? Elok tak letak macam tu ataupun kena spray kan? Okey, kalau lebih baik kita fokus pada barang kita dengan lagi satu saya suka kalau orang tu share motivasi pagi. Dia jangan lari sangat daripada apa yang dijual. Kadang-kadang dia share video lawak dalam dia punya ni sebab kata nak create engagement. Tak perlu pun. Okey. Jadinya kalau boleh kita letak yang berkaitan, so orang kata orang ni fokus pada yang ni saja. Kat sini ada yang tanya lagi, mana lebih elok iklan yang sesuai, gambar atau video? Mana lebih orang prefer lah, gambar atau video? Kalau bagi saya suka tengok gambar dulu. Video ni dia mungkin dia bergantung lah pada apa dia apps yang diguna. Kalau Facebook automatic play. So kita boleh start tengok video tu lama. Dan video cara juga kalau untuk iklan dia tak boleh lebih seminit. Sebab orang kalau lebih seminit orang akan tengok video lain. Dia tak berminat dah. Okey. Jadi cara jugalah untuk periklanan tu. Maksudnya daripada gambar lah, gambar mesti cantik kan, sebenarnya orang kan suka tengok benda yang cantik. Bila gambar kita cantik orang akan tengok kan. Ya betul tu. Mungkin saya bagi tahu saya start dulu berniaga dropship tau. Jadinya masih lagi saya teruskan sampai sekarang dah 10 tahun. Jadinya mungkin kalau tengok dekat IG ke ataupun dekat saya punya Shopee, banyak barang bukan saya pembekal. Bukan saya punya. Jadi yang dia ada orang pelik kenapa barang-barang ni berlainan jenis. Tapi saya fokus benda yang sama juga, pakaian, makeup, itu je, tak ada benda lain. Memang kat situ saja. Tapi untuk Instagram ni memang kat situ saja kan. Kalau tengok tadi perbezaan Instagram dengan Shopee tadi, macam Shopee tadi ada stiker kan, campur kan. Ya, kalau tengok Instagram ni dia lebih pada pakaian dengan alat kosmetik, betul? Betul. Saya pun ada baru nak up balik lah dekat sini. Saya ada saya ada buat berniaga pre-order, contoh ni pre-order. Tapi benda yang sama. So tak lari mana lah dia punya ni. Saya turun bawah sikit lagi. Ni stiker kahwin. Ni ada campur sikit. Ada juga stiker, tak perasan tadi. Saya ada buat stiker kahwin. Kat atas je, kat bawah tak patut tengok. Okey. Itulah. Kita dah sampai ke akhir kita punya sembang santai ni. Jadi kita nak minta Diana bagi satu nasihat ataupun kata-kata dekat student. Diana start dari student kan? Niaga kan? Okey, daripada student yang lepas habis sekolah ke, lepas habis tengah COVID ni ke, tengah tak ada buat apa ni, apa harapan Diana untuk diorang start berniaga ke, start mulakan perniagaan? Sebab kalau kita sekolah ni kan, kita belajar ni tak tentu dapat kerja dalam masa setahun, 2 tahun tak tentu dapat kerja kan. Jadi macam kenapa diorang kena mulakan perniagaan atas talian ni? Okey.
sempena dengan COVID ni orang jarang nak pergi kedai. Kan betul kedai fizikal. So orang akan lebih banyak engage dengan media sosial. Gunakan media sosial tu. Guna sebaik-baiknya. Kita memang jenis suka buka Instagram apa ke semua. Gunakan apa yang free ni free tau, tak berbayar. Gunakan untuk kita hasilkan macam engagement dengan orang, brand tu kuatkan. Jangan mudah mengalah. Yang ni memang biasalah. Orang kata sebulan 2 bulan tak ada lagi, jangan mengalah. Sentiasalah post benda produk-produdak tu. Berulang kali tak ada masalah. Jangan risau. Berulang kali orang akan tengok, mula orang tak tengok sangat. Lama-lama dia akan rasa macam okey barang ni, belilah. Okey, macam mana orang nak masuk kelas Diana? Kan Diana buat kelas Shopee kan? Macam mana kalau orang kata berminat nak masuk, macam tengok hari ni macam seronok lah tengok si Diana ni terang semua kan? Jadi kata nak masuk lah, macam mana? Boleh tak buat kelas online ke untuk ajar diorang ke macam mana? Macam mana diorang nak tahu tu? Nak masuk kelas. Sebab kalau ada permintaan saya akan buat lah. Biasanya macam Sabtu Ahad kita try akan buat satu kelas online punya macam ni juga kita akan buat. Kalau nak tanya soalan pun tak ada masalah masa tu. Kita akan buat satu topik kecil-kecil je. Tak perlu lama. Okay, nanti siapa berminat nak masuk kelas dengan Sis Diana kita akan bagi link dia punya Facebook ke? Mungkin boleh tanya kat situ ke PM dia ke? Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Berakhir sudah kita punya sesi sembang santai kita berhari. Banyak betul kita dapat ilmu hari ni. Mungkin kita boleh aplikasi di masa hadapan. Kita akan ajak lagi Sis Diana mungkin 2-3 minggu ke atau lagi untuk satu lagi sesi. Mungkin sesi yang berkaitan perniagaan juga. Boleh? Boleh. Tak ada masalah. Apa-apa selamat maju jaya dengan bisnes dan juga menjadi pengurus contoh di Perak ni sebab sangat bagus dengan ni kan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye. Bye.